Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karizarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi malam 29 Ogos 2020. Tumpuan berita. Hari Wanita Peringkat Negeri Sarawak tahun ini diadakan dalam suasana berbeza yang dibuat mengikut norma baharu disebabkan negara masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP susulan pandemik COVID-19. Sambutan Hari Wanita tahun ini yang bertemakan Wanita Sarawak dalam Era Digital dihadiri oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Haji Openg serta isteri Datuk Amar Hajah Jumaani, Tun Tuanku Haji Bujang. Dengan tetamu terhormat Toh Puan Datuk Patinggi Hajah Ragat Kudi Taib di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK hari ini. Sementara itu, semasa berucap dalam majlis perasmian sambutan Hari Wanita Sarawak 2020, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu, dalam Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai insentif bantuan khas bagi membantu rakyat, khususnya membantu memperkasakan lebih ramai wanita dalam era ini, terutama sekali dalam menghadapi pandemik ini. Apabila kita menghadapi COVID-19, kerajaan kita GPS di Sarawak telah melaksanakan insentif bantuan khas. Tadi disebutkan mengenai dengan memperkasakan wanita dalam dunia perniagaan. Maka kita telah membantu sedikit sebanyak sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Fatimah. Pada 2018, setengah juta, naik 1 juta, hinggalah tahun 2020 naik lagi 2 juta. Jelasnya, beliau bersetuju untuk membantu golongan wanita yang tercicir daripada bantuan disebabkan COVID-19. Dalam majlis sama, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata, tema Wanita Sarawak dalam Era Digital dipilih bagi mengiktiraf peranan dan sumbangan wanita Sarawak dalam bidang digital sekaligus sebagai persediaan wanita Sarawak menuju revolusi perindustrian 4.0. Tema Hari Wanita Sarawak tahun ini ialah Wanita Sarawak dalam Era Digital. Manakala tema Hari Wanita Peringkat Kebangsaan ialah Wanita Wajah, Negara Sejahtera. Kedua-dua tema ini berkait rapat kerana kita maklum bahawa teknologi maklumat boleh memperkasa dan mengupayakan wanita untuk menjadi warga yang wajar, dinamik dan tabah dalam menghadapi cabaran hidup. Tema tahun ini dipilih bertujuan mengingatkan kaum wanita tentang potensi besar yang disediakan oleh prasarana digital dalam membuka ruang dan peluang bagi mereka untuk terus berperanan dan menyumbang secara bermakna dalam membangun dan mensejahterakan penduduk Sarawak. Dalam pada itu, setiap tahun sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri, Anugerah Tokoh Wanita diadakan sebagai pengiktirafan kerajaan negeri ke atas sumbangan golongan wanita Sarawak dalam pelbagai bidang sama ada berdasarkan kecemerlangan individu atau kecemerlangan persatuan atau organisasi. 6 anugerah disampaikan pada sambutan Hari Wanita Sarawak 2020 adalah seperti tertera. Berita seterusnya, penggunaan aplikasi media sosial di telefon pintar dalam memasarkan produk dan perkhidmatan sewaktu PKP telah mendapat permintaan yang tinggi dalam kalangan pengguna di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, keperluan ini telah menyebabkan kementeriannya menganjurkan program penjanaan pendapatan menerusi aplikasi telefon pintar sebagai norma baharu bagi menjana pendapatan. Jelasnya, mengikut maklumat daripada pihak Institut Koperasi Malaysia IKM, respon daripada penggunaan aplikasi media sosial dalam perniagaan atas talian sangat menggalakkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Bicara Ilmu Jana Pendapatan dengan aplikasi smartphone di Kampung Bako Hulu hari ini.
Datuk Seri Dr. Wan Junaidi yang juga ahli Parlimen Santubong menambah, beliau mengambil contoh seorang usahawan lepasan universiti yang berjaya memperoleh pendapatan melebihi RM1 juta setahun dengan hanya menanam cili geronong menerusi kaedah fertigasi. Mengikut istilah di peringkat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, usahawan terbabit telah berjaya dalam small business dengan memperoleh pendapatan melebihi RM1 juta. Sementara itu, Adun Demak Laut Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, penganjuran program Bicara Ilmu Jana Pendapatan dengan aplikasi smartphone di Kampung Bako Hulu ini amat bertepatan kerana ia mempunyai banyak tempat menarik yang boleh diketengahkan dan dipasarkan di media sosial, khususnya dalam meningkatkan ekonomi pelancongan. Menurutnya, salah satu tempat pelancongan menarik di dunia ialah Taman Negara Bako yang terkenal dengan keindahan hidupan flora dan fauna yang boleh dipromosikan sebagai tempat tumpuan utama pelancong dalam dan luar negara. Terdahulu, Dr. Hazlan bersama Datuk Seri Dr. Wan Junaidi bersama rombongan telah melawat tapak pemprosesan belacan di Kampung Bako Hulu. Laporan selanjutnya, selama 7 tahun bergelar ahli Parlimen di Hulu Rajang, visi Datuk Wilson Ugak Kumbong tetap sama dan tidak berubah, iaitu untuk membawa pembangunan infrastruktur terutama akses jalan raya demi kesejahteraan penduduk di kawasannya. Usaha itu kini menampakkan hasil selepas kerajaan bersetuju membina jalan dari Nanga Mujong ke Nanga Gad terus ke Rumah Tunku Nanga Gad pada 2021. Jadi, Yang Berhormat Menteri KPLB, Kementerian Pembangunan Luar Bandar, telah berjanji 17 hari bulan September ini akan melawat ke kawasan Hulu Rijang untuk melihat sendiri apa yang saya cakap adalah benar atau tidak, ada jalan atau tidak. Bermakna beliau bersama saya untuk melihat jalan yang saya beritahu dan saya pohon itu. Jadi saya percayalah kemungkinan jalan itu akan menjadi satu jalan realiti. Dan dalam jawapan beliau juga, selain daripada jalan dari Nengah Bujong ke Nagat Rumah Tunku ke rumah saya sendiri, beliau telah menjawab dua jalan Tegulang Metalun dan juga jalan dua jalan itu telah dilulus dan akan ditender pada tahun hadapan. Katanya Kementerian Kewangan juga bersetuju untuk menyediakan 3 atau 4 mesin ATM yang boleh mengeluar dan memasukkan wang di Sungai Asap. Saya telah berbincang dengan Kementerian Kewangan supaya Bank Negara harus memberi satu kemudahan seperti ATM. Kalau cawangan belum, ATM mesti. ATM, buatlah ATM banyak-banyak. Dan CDM macam tu kan, CDM, supaya CDM dan ATM dapat masukkan duit, dapat mengeluarkan duit. Itu pun sudah cukup baik supaya perkara ini dapat ditangani dengan segera. Kalau tidak, mereka paksa pergi ke Bentulu. Pergi Bentulu mau 3 jam, balik 3 jam, 6 jam. Kos pengangkutan ditanggung oleh mereka sendiri. Datuk Wilson turut menyentuh perlunya dibina balai polis yang lebih lengkap di kawasannya sebagai langkah untuk membendung masalah sosial seperti jenayah dan dadah. Ini termasuk penyediaan sistem telekomunikasi termasuk internet yang lebih baik untuk membolehkan kawasan itu dihubungkan dengan dunia luar. Sekian bersama saya, Khair Zarif dan kru penerbitan. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.